minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita berkumpul di surau yang kita kasihi ini. Sama-sama kita dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, dan ini merupakan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kekuatan ibadah yang Allah beri kepada kita satu nikmat. Selalunya bila orang sebut nikmat ni, orang nampak benda apa? Dapat duit, boleh duk makan, boleh satu benda yang seronok bagi kita. Tetapi kekuatan untuk melakukan ibadah juga merupakan satu nikmat yang cukup besar. Nikmat ini Allah tak beri kepada semua orang, tetapi Allah beri kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan dengan nikmat ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah kata, "Wala in syakartum la azidannakum." Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi. Bila kita dapat melakukan sesuatu ibadah, kita bersyukur, Allah permudahkan lagi untuk kita dapat menunaikan tanggungjawab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kuatan, Allah kata aku tambah lagi. Nah, selepas kita menunaikan ibadah, alhamdulillah, moga Allah tambah kekuatan kepada kita untuk kita dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini saya pun sebagai bidan terjun kan, tak tahu suasana surau ni macam mana. Jadi saya pun tak duduk jauh mana, duduk di Lunas. Sekarang bertugas di Maktab Fisai Darul Aman di Kulim. Jadi pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan bagaimana isu sekarang mula gayub semula, iaitu berkaitan dengan golongan yang mempertikaikan hadis Nabi SAW. Dengar tuan, isu sekarang timbulnya golongan yang mempertikaikan kehujahan hadis ataupun sunnah Nabi SAW sebagai hujah, sebagai sandaran, sebagai sumber kepada hukum. Perkara ini pernah disebut oleh baginda SAW dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitab Allah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlallah wa ma wajadna fihi min haramin harramna ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pada maksud hadis ni, Nabi pernah sentuh. Nabi kata hampirlah satu masa seorang lelaki duduk di atas kerusinya, duduk relax. Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki menceritakan hadis, satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut. Yuhaddathu bihadithin min hadithi. Ada orang macam ni, Nabi kata macam ni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza 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 kaza. Orang mencerita hadis kat dia. Akhirnya dia kata apa? Bainana wa bainakum kitab Allah azza wa jalla. Antara kami dengan kamu sudah ada Quran. Sudah ada kitab Allah, ada Quran, cukup. Apa hadis-hadis lagi? Ini Nabi sebut.
Kata lagi sebut fama wajadna fihi min halalin istahlalna. Apa yang kami dapati di dalam Al-Quran yang menyatakan halal, kami kata halal. Wa ma wajadna fihi min haramin harramna. Apa yang kami dapati di dalam Al-Quran kata haram, kami haramkan. Hadis tak apa, tak payah dah. Nabi pun ingat, ingatlah. Wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlama harrama Allah. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti mana yang Allah haramkan. Jadi dalam hadis ini Nabi cerita apa tentang akan tiba satu masa ada golongan-golongan yang dia kata cukup, kita dah ada Quran cukup, apa pakai hadis lagi? Ada Quran semua dah cukup, tak perlu pakai hadis. Apa perlu kita hadis ni masih ada tahap kelemahan dia, dipertikaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemungkinan ada kesalahannya, itu dakwaan. Mengapa kita sampai mendewa-dewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ucapannya dianggap sebagai satu hukum. Ini ucapan-ucapan yang keluar, bukan baru ini, dah lama dah kan. Cuma sebagai peringatan kepada kita. Golongan yang kata kita cukup dengan Al-Quran, kita tanya balik, bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan ketaatan kepada Allah, yang memerintahkan supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang kita dapati yang menyatakan perkara tersebut. Antara yang datang iaitu dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, kita tengok kan, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas ayat ini jelas disebut di dalam surah Al-Hajj. Siapa yang firman? Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Betul rajaan dalam surah Al-Hajj, iaitu apa yang dibawa datang oleh Rasul, maka kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul tegar, maka hendaklah kamu berhenti. Maka daripada ayat ini jelas mengatakan Nabi juga merupakan antara sumber hukum. Sekiranya suatu hukum tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, ada juga hukum-hukum yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab peranan hadis banyak. Antaranya mentafsirkan Al-Quran, antaranya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas, yang kesamaran. Antaranya lagi menghuraikan. Kalau kita mempelajari dalam ilmu usul fiqh, disebut mentahsis, sebagai bayan penjelasan kepada Al-Quran. Itu antara peranan daripada hadis. Sebagai contohnya tuan-tuan, kalau kita nak sebutkan, kita cukup dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran adakah menyatakan tentang waktu sembahyang zuhur? Dalam Al-Quran adakah menyatakan bilangan rakaat sembahyang? Di dalam Al-Quran adakah dinyatakan kaifiat untuk melakukan ibadah? Ada sebut? Buka berdepan tak sebut. Cuma dalam Al-Quran menurunkan perintah, memberi satu kaedah umum saja, penjelasan detail daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lah, bila kita baca ayat wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Di dalam ayat-ayat ini tak jumpa sembahyang itu 5 waktu tu sembahyang apa yang diwajibkan.
Adakah ayat menyatakan oh subuh adalah semayang dia, yang diwajibkan semayang tersebut adalah semayang subuh? Ada nyata dalam Quran? Tak ada. Secara jelasnya tak ada. Maka datang hadis Nabi SAW yang mengajar para sahabat bagaimana semayang, bagaimana untuk melakukan ibadah, bagaimana berzakat, bagaimana nak menunaikan ibadah haji, hingga keluar ratusan hadis, puluhan hadis yang menyatakan kaifiat ibadah tersebut. Antaranya hadis yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Dalam permasalahan haji, Nabi sebut khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadah haji kamu. Macam mana nak buat? Berihram macam mana? Tawaf macam mana? Sa'i macam mana? Bermabit macam mana? Semua diajar oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran tak dinyatakan perkara tersebut. Ada nyata secara ringkas sahaja. Dinyatakan kaedah umum saja, prinsip umum di dalam Al-Quran. Bagi contohnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini antara dalil-dalil kefarduan haji, tapi tak dinyatakan kaedah pelaksanaan. Kaedah pelaksanaan siapa yang ajar? Nabi ajar. Jadi golongannya tak mau pakai hadis, macam mana ibadah mereka? Kita semayang tak tahu semayang macam mana, nak semayang macam mana, nak berzakat macam mana, hingga disebut di dalam Sunan Ibnu Majah bagaimana seorang sahabat yang nama Imran bin Husain. Satu hari ada seorang lelaki mai kepada dia, anna rajulan atahu fasa'alahu an syai'. Datang seorang lelaki kepada dia, lepas tu fasa'alahu an syai', lelaki tersebut bertanya kepada Imran tentang suatu hukum, suatu perkara. Fahaddathahu, dia pun Imran pun bercerita tentang ini hadis Nabi kata ini, cani Nabi berkata, fahaddathahu, dia pun meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Tapi lelaki tersebut kata apa? Faqala ar-rajulu hadithu an kitabillah wa la tuhaddithu an ghairi. Oh, lelaki tersebut kata apa? Ceritalah tentang kitab Allah, apa yang Quran cerita macam mana. Tapi selain tak cerita lah, cukup dengan Al-Quran. Sehingga dalam riwayat yang disebut faqadiba Imran, dia jadi pembawa dengan bawa persoalan, dengan saranan daripada lelaki tersebut, hingga dia kata innaka mru'um ahmaq, kamu ni lelaki bodoh. Kasar kan? Innaka umru'un ahmaq, kamu lelaki yang ahmak ni paling bodoh sekali. Ya, dia tak guna, kamu ni orang yang tak tahu, dah guna kali bahasa yang paling kasar sekali dah. Imran kata apa? Atajidu fi kitabillah salat az-zuhri arba'an la yujhar fiha. Atajidu fi kitabillah salat az-zuhri, adakah kamu temui di dalam Al-Quran ini tentang sembahyang zuhur 4 rakaat? Lepas tu tak apa, bacalah bacaan dalam bacaan yang secara apa? Tidak dijaharkan, tak dilantangkan bacaan, bacaan slow. Ada sebut dalam Quran? Tak ada sebut dalam Quran. Kemudian dia sebut tentang apa? Nisab haji, nisab zakat, sebut. Adakah benda ini disebut dalam Quran? Tak kami temui. Kemudian kita atajidu hadza mufassaran fi kitabillah, adakah kamu temui benda-benda ini diceritakan secara perinci di dalam kitab Allah? Tentu sekali tidak. Dalam riwayat Abu Dawud disebut wa faghadiba Imran wa qala lirrajul awajadtum fi kulli 40 dirhamun, adakah kamu temui di dalam kitab Allah bila kita telah mempunyai 40 dirham maka kenapa keluarkan zakat 1 dirham? Ada tak sebut? Tak ada sebut. Benda ini dinyata oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara fungsi sunnah, fungsi hadis, selain daripada menjelaskan Al-Quran, dia juga mengutarakan hukum-hukum baru yang tidak dinyata di dalam Al-Quran. Juga menjelaskan, fungsi sunnah juga menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan secara terperinci. Maka hadis memperincikan benda tersebut. Itu tuan-tuan.
Kemudian juga kalau kita temui juga di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengajak supaya kita taat kepada Allah dan Rasul. Kalau seseorang kata kita dah memadai dengan Al-Quran, ya, bila kamu kata memadai dengan Al-Quran, tak perlu kepada hadis, macam mana kamu kata kami pegang dengan Al-Quran? Bila dia berpegang dengan Al-Quran, confirm dia juga kena berpegang dengan hadis. Sebab Al-Quran menyatakan wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul tegak, tinggalkan. Maka ayat Quran juga menjadi hujah ke atas golongan yang menidakkan Al-Quran. Yang kata Quran ini yang menidakkan kehujahan hadis. Kemudian ayat yang lain lagi Allah sebut di dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Itulah ayat wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada kamu satu zikra, peringatan, maksud hadis. Sebab apa? Litubayyana lin-nas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Mana peranan daripada Nabi ialah menjelaskan apa maksud, apa ayat, apa kandungan intibati di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi antara hujah lagi, iaitu ayat dalam surah An-Nisa. Allah sebut man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ini ayat dalam surah An-Nisa. Sesiapa yang taat kepada Rasul, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Maksud dia cukup hebat ayat. Allah menyandarkan ketaatan kepada Allah itu, kunci utama ialah taat kepada Rasul. Dan ayat-ayat macam ni kalau kita baca Al-Quran memang selalu diperiringkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Terayat lagi wa athi'u Allah wa athi'ur rasul wahdharu. Surah Al-Maidah. Jadi ayat tadi apa? May yuti'ir rasul, sesiapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok satu ungkapan bila dalam tafsirkan ayat tersebut disebut oleh Syekh Al-Mubarakfuri, itu ulama yang mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi dalam Tuhfatul Ahwadi fi Syarh Sunan Tirmizi. Dalam muqaddimah dia kata apa? Fihi anna ta'atar rasul hiya ta'atullah. Pada ayat tersebut ada menjelaskan bahawa ketaatan Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Dia kata balik wa fi hadha minan nida'i bi syarafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini, pada sandaran macam ni, kata taat Rasul, taat Allah ini merupakan satu seruan, satu laungan untuk menyatakan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Taat Rasul, taat kepada Allah, satu kemuliaan. Kemuliaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah kata macam mana taat aku, taat Rasul. Manakala tak taat Rasul, sebenarnya di tafsir oleh Ibnu Katsir dia kata apa? Man ata'a Rasul ata'a Allah, wa man asar Rasul asallah. Siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Siapa yang menderhaka Rasul, maka dia kira sebagai derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan petanda ayat tadi tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sampai kata macam juga menjadi tinggi kedudukan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham itu, apa yang Nabi perintah, anna Rasul la ya'muru illa bima amara Allah. Bila kita faham daripada ayat tadi,
Jadi menjadi satu petunjuk bahawa Nabi ini dia nak memerintah sesuatu perkara, dia tidak memerintah kecuali apa yang Allah perintah. Apa yang Nabi suruh perintah buat jenis, jadi itu juga merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi yang mengajarkan, seperti mana disebut dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad tidak bertutur mengikut hawa nafsu, kemahuan diri dia sendiri. Apa yang dia tuturkan merupakan wahyu yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Wala yanha illa ma nahallahu anhu. Dan Muhammad dia tak tegah satu perkara kecuali benda tu Allah tegah. Ini maksud daripada apa? Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, merupakan taat kepada Allah. Walaula bayanuhu, kata Al-Mubarak, kalau tidak ada penjelasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ma kunna na'rifu kulla fariidatin, kita tidak akan tahu semua apa kefarduan-kefarduan, kewajipan-kewajipan yang difardukan kepada kita. Seperti mana Pak? Haji, sembahyang, zakat, puasa. Macam mana cara kita nak tunaikan dia? Ada tak dijelaskan dalam Quran? Yang kita sebut tadi tak dijelas secara perinci. Jadi dalam ayat lain juga sebut tentang ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat dalam surah Al-An'am, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu. Ta'ala Allah dan ta'ala Rasul, wahdharu dan berawaslah. Mana digabungkan antara ketaatan Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Jadi daripada ayat-ayat ini ulama berhujjah mengatakan ya, hadis Nabi, sunnah Nabi menjadi hujjah dalam penetapan suatu hukum. Mana kalau kita hadis tidak dijadikan sebagai hujjah penetapan hukum, maka banyak hukum tetap. Kita pakai tak reti nak sembahyang, nak puasa tak reti. Al-Quran banyak benda yang yang kita tak fahami. Sebagai contohnya penafsiran daripada Nabi berkaitan dengan ayat. Bila sahabat baca ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan antara keimanan itu dengan kezaliman. Beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman. Sahabat tak faham apa maksud kezaliman itu. Bila bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata az-zulmu itu ialah asyirku. Kezaliman di dalam ayat tersebut bermaksud syirik. Sebab apa Nabi sebut? Nabi tafsirkan dalam surah Al-Luqman, wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Kan? Sebab apa? La tusyrik, inna syirka la zulmun azim. Sebab syirik itu merupakan satu kezaliman yang cukup besar. Itu antara fungsi daripada hadis, fungsi daripada sunnah yang menghuraikan Al-Quran. Kemudian Allah juga sebut dalam surah An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini juga anjuran supaya apa? Taat kepada Rasul, ikut apa yang Rasul putuskan. Fala wa rabbika, demi Tuhan kamu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka itu tidak dikira sebagai beriman. La yu'minun, tidak dikira beriman hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus suatu keputusan, sebagai satu pemutus satu hukum. Mereka menjadikan kamu sebagai hakim fima syajara bainahum, pada perkara pada suatu urusan yang mereka berbantah sesama mereka. Akhirnya Nabi membuat satu keputusan macam ni. Bila ada pertikaian sesama manusia umat waktu itu, mereka bertikai dalam masalah, bila rujuk kepada Nabi, Nabi buat satu keputusan,
Ya tengok mereka setuju tak apa yang Nabi putus. Kalau mereka tak setuju, tanda pada yu'min, tak beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak ada langsung dalam diri mereka rasa apa? Tak ada terima lah, haraj. Salah satu kepayahan, kesulitan apa yang Nabi putus, mereka terima dengan apa? Selapang hati, dengan senang hati terima. Kalau walaupun terima tapi hati tak tenang terima tu, juga tidak kita sebagai seorang yang beriman. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, daripada apa yang kamu putuskan, dan mereka yusallimu, terima putusan tersebut dengan apa? Senang hati. Yusallimu taslima. Ini antara dalil-dalil daripada Al-Quran sendiri, mana Allah menyatakan supaya umat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bukan pandangan yang rendah, tapi pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pandangan tinggi, sebab Nabi itu membawa satu ajaran, satu risalah. Jadi pada diri Nabi sendiri itu menjadi satu contoh, menjadi satu pemutus sesuatu hukum, berada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana lagi kalau kita nak petikai kata Allah, cukup dah dengan Al-Quran. Jadi golongan yang kata cukup dengan Al-Quran, tak pakai hadis, mana apa? Dia masih belum memahami Al-Quran dengan semua. Tak baca semua kot. Sebab jelas di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat lain, ayat itu menjadi hujah ke atas, bukan hujah untuk, hujah ke atas orang-orang yang mempertikaikan hadis. Jadi bila kita dengar, kita nampak bahawasanya hadis, kehujahan hadis itu benar. Ini sebenarnya telah dibincang oleh para ulama. Kalau kita bincangkan tentang sumber hukum Islam dari Al-Quran, As-Sunnah, ulama akan membincangkan kehujahan hadis itu. Adakah hadis ini menjadi hujah ataupun tidak? Dibahaskan, didatangkan bukti-bukti hujah yang kata di hadis itu menjadi satu hujah. Bila hadis menjadi hujah, maka apa? Hukum itu berkembang. Jadi sumber dalam Islam bukan sekadar Al-Quran dan hadis saja, berkembang lagi kepada apa? Kesepakatan para ulama yang disebut sebagai ijma'. Juga antara sumber rujukan untuk keluar satu hukum juga adalah berdasarkan kaedah qiyas, satu kaedah perbandingan. Sekiranya satu hukum tu bila kita tengok hari ini hukum tu tidak berlaku pada zaman Nabi SAW, maka hukum yang baru ini dibandingkan dengan hukum yang lama, ada persamaan tak? Sudut illah ada tu, sudut sebab itu sama tak? Maka bila ada sama, diputuskan hukum macam mana. Benda ini telah dinyatakan dalam surah Nisa. Kita baca kan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dalam hadis ini membacakan empat sumber rujukan dalam Islam ni. Para ahli tafsir bertafsir kita ini menyebutkan hujah, menyebutkan dalil, sumber hukum di dalam Islam. Apa dia sumber hukum dia? Rujukan dia itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama dan kaedah qiyas. Sebab dalil Allah sebut athi'ullah, taat kepada Allah, ini merujuk kepada apa? Al-Quran, merupakan sumber hukum. Wa athi'ur rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan uli amri daripada kalangan kamu. Jadi ada ahli tafsir dikehendaki uli amri ada ulama. Maka kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum, maka itu menjadi satu hujah. Kalau kita mengaji dalam bidang ilmu usul fiqh, usul ini, ijma' ulama ni bukan ulama ni dia reka main. Sebenarnya ijma' para ulama itu dia terbina daripada Al-Quran dan Sunnah juga. Sebagai contohnya, sembahyang itu wajib.
Bila kita kata berhujah, mana dalil dia kata wa aqimus solah. Bila sebut aqimus solah, bila kita cerita kepada orang masih payah nak faham dia aqimus solah, sudut bahasa dia macam mana, dia menyimpan satu bab hujahan dia, satu bab perbincangan yang detail terhadap ayat tersebut. Jadi bila para ulama berbincang, semua ulama pakai sepakat bila tengok ayat ni, semua pakai fahami baik ini merupakan perintah kewajipan sembahyang. Kita tengok semua ulama sepakat, tak ada yang mempertikaikan tentang kewajipan sembahyang. Mereka melihat daripada mana ayat tersebut, maka ketika itu ada kesepakatan para ulama bahawasanya sembahyang itu wajib. Dan dalam ayat sebuah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ayat yang terakhir ini sebut para ahli tafsir sebut bahawa ini merupakan hujah adanya qiyas dalam Islam. Sebab apa? Sekiranya mereka fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya mereka masih bertikai, berlaku pertikaian fi syai'in pada suatu perkara, sesuatu masalah. Hak nak pertikai ni masalah apa ni? Adakah masalah yang jelas dinyata dalam Al-Quran? Tak. Sebab bila apa? Hak jelas tak berlaku pertikaian lah. Hak jelas disebut oleh hadis, tak berlaku pertikaian lah. Ini masalah yang apa? Tidak jelas disebut dalam Al-Quran, tidak jelas disebut dalam hadis, tidak nampak apa yang dinyatakan oleh para ulama. Ada pertikaian ni, macam mana hukumnya? Macam ni fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Cuba banding dengan hukum yang dinyatakan sebelum ini. Sebagai contoh lah, saya sebutlah sini, jelas Nabi sebut apa? Nabi sebut kata apa? Al-khamru haramun, arak itu haram. Jelas Nabi sebut. Dalam Quran bersebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam fajtanibu. Jauhilah. Maka bila ada anjuran jauhilah perkara tersebut, ini menunjukkan benda tersebut membawa mudarat. Benda mudarat ni ada hukumnya haram. Jelas sebut tentang khamar. Ada pun benda-benda yang lain yang bukan bentuk khamar, tapi makanan dia dan minuman itu memabukkan. Apa hukum dia pula? Contohlah benda-benda apa? Minuman yang memabukkan, minum mabuk. Bola ayak-ayak apa kan? Minuman kita nak sebut payah kan? Dia sebut kita apa-apa minum ni mabuk kan? Hadis tak sebut. Oh, hadis sebut khamar ni bukan khamar, dia tukar nama lain. Kan? Maka bagaimana kita nak putuskan sesuatu hukum terhadap benda tersebut? Maka kita terpaksa menggunakan ulama menggunakan kaedah qiyas. Khamar jelas Allah sebut keharamannya, jelas Nabi sebut haramnya. Al-khamru muskir wa kullu muskir haram. Riwayat Imam Muslim. Maka bila tengok satu minuman tu ada unsur tersebut, ada unsur apa? Memabukkan. Bila ada unsur memabukkan, khamar juga ada unsur memabukkan. Minuman ini terkini ni ada unsur memabukkan. Dua-dua ada kesamaan walaupun nama dia berbeza. Kesamaan ni sudah illah sebut dia. Illah dia apa? Memabukkan. Maka ulama putus benda ni juga